Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Azam dari Ilham Pintar. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan GSTK dan juga FSTB. Gandaan sepunya terkecil dan faktor sepunya terbesar. Okey, yang mana GSTK dan juga FSTB ini ialah subtopik yang berada dalam bab 2 Matematik Tingkatan 1. Iaitu bab faktor dan gandaan. Okey, bab faktor dan juga gandaan. Ramai sebenarnya pelajar keliru beza di antara GSTK dan juga FSTB. Dan tak kurang juga ramai pelajar yang tak tahu sebenarnya GSTK tu apa, FSTB tu apa. Sedangkan senang sahaja. Kalau kita faham betul-betul GSTK dan juga FSTB ni sebenarnya sama saja. Kaedah yang sama, cuma cara yang berbeza. Nampak sama tapi tak serupa. Sebab itu ada pelajar yang keliru dan ada pelajar yang tak tahu sebab nampak macam sama. Jadi dia orang tak tahu apa beza GSTK dan juga FSTB. Jadi hari ni saya nak kongsikan kepada anda semua, okey, apakah dia punya persamaan dan juga perbezaan antara GSTK dan juga FSTB. Okey, saya bagi contoh soalan. Okey, ini soalan dia. Tentukan GSTK dan juga FSTB bagi nombor 12, 24 dan 48. Maksudnya dengan 3 nombor ni, 12, 24 dan 48 ni, kita cuba cari nilai GSTK dan juga FSTB. Ini contoh yang saya bagi ya. Saya nak compare nombor yang sama, tapi kita cari nilai untuk GSTK dan juga FSTB menggunakan nilai yang sama. Sebab saya nak tunjuk contoh, saya nak tunjuk perbezaan. Apa beza antara GSTK dan juga FSTB dan apa dia punya persamaan dia. Okey. Biasa soalan dia akan tanya salah satu saja. Tentukan FSTB, tentukan GSTK, atau diberi soalan penyelesaian masalah. So kitalah yang pilih ataupun kitalah yang tentukan sama ada nak menjawab soalan tu menggunakan FSTB ataupun GSTK. Itu kemudian. Okey, mungkin video yang akan datang saya akan tunjukkanlah macam mana nak menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey, cuma untuk video hari ini saya nak explain, saya nak bantu memberi penerangan dengan cara yang mudah, bahasa yang mudah dan contoh yang mudah supaya anak faham apa itu GSTK dan juga FSTB. Okey. GSTK dan juga FSTB. Tentukan GSTK dan FSTB bagi nombor 12, 24 dan 48. Untuk menjawab soalan GSTK dan juga FSTB ni ada dua kaedah. Okey, yang pertamanya kaedah senarai, penyenaraian. Kaedah senarai, dan yang kedua adalah kaedah pembahagian berulang. Ini adalah dua kaedah yang familiar lah yang diajar di sekolah dan secara praktikalnya kaedah yang boleh yang ramai pelajar boleh buat, boleh follow sebenarnya, cuma diorang keliru. Okey. Alright, so yang pertama saya tunjukkan kaedah senarai. Boleh nampak ke? Okey. Saya tunjuk GSTK dulu ya. Okey. GSTK ini adalah gandaan sepunya terkecil bagi 12, 24 dan 48. So, bila kaedah senarai ini kita senaraikan gandaan bagi 12, 24 dan juga 48. Okey. Gandaan 12 maksudnya pertambahan secara 12-12 lah ya, ataupun mudah faham sifir 12. Macam tu. Okey, 12, 24 36. Okey, 48, 60 dan seterusnya. 24, 48 lagi 72 dan seterusnya. Kalau 48 pula, gandaan 48 48 tambah lagi 48. Okey, lepas tu jadi 144 dan seterusnya. Okey. Gandaan sepunya terkecil. So, nak cari
apakah gandaan sepunya terkecil bagi ketiga-tiga nombor ini, 12, 24 dan 48? Kita kena faham gandaan sepunya. Gandaan sepunya ni maksudnya nilai gandaan yang sama bagi 12, 24 dan 48. Maksudnya nombor 12, 24 dan 48 ni dia mempunyai nilai gandaan yang sama. Sepunya ni maksudnya sama. So antara ini kita buat gandaan 12, ini gandaan 24, ini gandaan 48. So ini semua adalah nilai gandaan bagi ketiga-tiga nombor ini. So dalam nilai gandaan bagi ketiga-tiga nombor ini, berapakah nilai gandaan dia yang sama? Okey. So kita tengok kat sini 12, 24 dan juga 48. So kita nampak nilai gandaan berapa yang sama antara tiga-tiga tu. Maksudnya ketiga-tiga tu ada nilai yang sama. Okey, contoh kat sini kita nampak 48. Gandaan 12 ada nilai 48. Gandaan 24 pun ada nilai 48. 48 of course ada nilai 48. Jadi maksudnya gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil, dia punya GSTK dia sama dengan 48. Selesai. Okey, sebenarnya kalau kita teruskan lagi dia punya senarai ni, gandaan 12, gandaan 24, gandaan 48, mungkin kita akan dapat satu lagi nilai gandaan yang sama. Cuma kita tak tahulah yang berapa nilai dia. So kita kena teruskan senarai. Tapi disebabkan soalan ni kita nak buat untuk GSTK dulu, so gandaan sepunya terkecil. So tips dia untuk jawab soalan ni, apakah GSTK bagi ketiga-tiga nombor ni? GSTK gandaan sepunya terkecil. So bila kita dia kata terkecil, maksudnya nak cari jawapan, carilah dia punya gandaan sepunya yang pertama. Mudah. Gandaan sepunya yang pertama. Maksudnya tak kisahlah apa-apa nombor yang soalan bagi, kita tulis dulu dia punya gandaan dia, dan kita lihat nombor nilai gandaan pertama yang sama untuk ketiga-tiga nombor tu. So nilai pertama yang sama, itulah dia punya GSTK. Selesai. Ini adalah kaedah senarai untuk dapatkan GSTK. Okey, sekarang saya tunjukkan kaedah senarai juga, tapi untuk mendapatkan nilai FSTB. Ini pun kaedah senarai juga. Okey. So sama juga kaedah yang kalau GSTK ni kita senaraikan gandaan bagi 12, 24 dan juga 48. Kalau FSTB pula, FSTB ialah faktor. Jadi kita senaraikan faktor bagi 12, 24 dan juga 48. Okey. Tengok cara yang sama, kaedah yang sama, cuma cara yang berbeza. Cara ini adalah nilai gandaan. Dan di sini pula ini adalah nilai faktor. Okey. So apakah faktor bagi 12? Faktor ni maksudnya nombor yang kita boleh bahagi dapat jawapan nombor bulat. Okey. So 12. Faktor bagi 12 ialah 1. 12 boleh bagi 1. 12 boleh bagi 2. 12 pun boleh bagi 3. 12 boleh bagi 4. 12 bagi 2 dapat 6. So 6 pun boleh. Lagi 12 bagi 1 12. 12 pun boleh. So ini adalah faktor bagi 12. Maksudnya 12 bila kita bahagikan dengan semua nombor ini akan dapat jawapan nombor bulat. So itu adalah faktor lah. So sama juga dengan 24. Faktor bagi 24. Boleh bagi 1, boleh bagi 2, boleh bagi 3, boleh bagi 4 juga. 6 pun boleh. 6 kali 4 24. Lagi boleh bagi 8. 8 kali 3 24. 24 bagi 2 dapat 12.
dan sini 24 diri sendiri. Jadi semua ini adalah faktor bagi 24. Kenapa? Sebab 24 bila bahagikan dengan semua ni dapat nombor bulat. Tak ada perpuluhan. So maksudnya ini semua adalah faktor bagi 24 lah. Okey, so 48 boleh bahagi 1, boleh bahagi 2, 3 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh juga, 7 tak boleh, 8 boleh. Lagi 48 bagi 2 dapat 24. 24 pun boleh. Okey, 12 pun boleh. 16 boleh. Dan 48 24 boleh. Banyak ni. 48 pun boleh. So ada banyak nombor yang kita boleh faktor, boleh dijadikan faktor bagi 48. Okey. So kita boleh tengok. So nak tahu FSTB dia berapa? Okey. Sekarang dah mudah tengok dah. Kita dah nampak dah kaedah yang sama, cuma cara yang berbeza. Okey, kalau GSTK ni saya ulang balik, GSTK ni gandaan sepunya terkecil. So kita cari nilai gandaan pertama yang sama bagi ketiga-tiga nombor. So itulah dia punya GSTK. Okey. FSTB pula, kalau GSTK, tips dia kita nak tahu cari nilai gandaan sepunya yang pertama. Okey, sebab apa yang pertama? Sebab dia nak nilai yang paling kecil. So nilai yang paling kecil mestilah nilai yang pertama lah gandaan tu. Okey, kalau faktor pula, dia nak apa? Faktor sepunya terbesar. Bila dia nak yang terbesar, so kita mestilah cari faktor sepunya yang terakhir. Sama. Yang ni yang pertama sama, 48, 48, 48. Okey, kalau ada lagi dia tak kira lah, dia kira yang pertama saja sebab dia nak yang paling kecil. Okey, bila faktor sepunya terbesar ni pula, dia nak nilai yang paling besar. Nilai apa? Faktor sepunya. Faktor sepunya yang paling besar. Bila yang paling besar, mestilah yang terakhir sama. Okey. So, faktor sepunya, maksudnya semua sama. Ketiga-tiga ada nombor yang sama, faktor yang sama. 1. Okey. 2, tiga-tiga ada. 3 pun tiga-tiga ada. 4 pun keempat-empat ni ada. 6 ketiga-tiga ni ada. Lagi apa lagi yang sama? 12 pun sama juga, tiga-tiga ni ada. Okey, ada lagi tak yang sama? Tak ada dah lah, sebab 12 ni yang terakhir lah. Kan? Jadi faktor sepunya FSTB bagi 12, 24 dan juga 48 berapa? Tengok, ini semua adalah faktor sepunya ni. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini semua adalah faktor sepunya. Tapi dia nak faktor sepunya terbesar, FSTB. So tips dia tengok faktor sepunya yang terakhir. Yang terakhir ialah berapa? 12. Jadi jawapan untuk FSTB ni ialah 12. Selesai. Ini adalah kaedah senarai. Okey, ada lagi satu kaedah, iaitu kaedah pembahagian berulang. Okey, pembahagian berulang. Okey, so 3 nombor tu kan, 12, 24, 48. So ketiga-tiga nombor ini kita kena bahagi sampai dapat jawapan 1. Okey, tak apa, kita teruskan. Nanti dengan kita buat ni mungkin boleh faham. Okey, 12, 24 dan 48. Boleh bahagi dengan nombor berapa? Ketiga-tiga nombor ni boleh bahagi. So, kalau macam saya selalu ajar anak murid yang lain, bila kita nak bahagi, tengok ketiga-tiga nombor tu. Kalau ketiga-tiga nombor tu semua nombor ni adalah nombor genap, jadi dah tentu boleh bahagikan dengan 2. 12 ni nombor genap, 24 nombor genap, 48 pun nombor genap.
Jadi semua ni nombor genap ada dalam sifir 2. So kita boleh bagilah. So 12 bahagi 2 akan dapat 6. 24 bagi 2 dapat 12. 48 bagi 2 dapat 24. 6, 12, 24 boleh bagi berapa lagi? Semua nombor genap kan? So bahagi lagi 2. Okey, 6 bahagi 2 dapat 3. 12 bagi 2 dapat 6. 24 bagi 2 dapat 12. Okey. So 3, 6, 12. So tak boleh bagi 2 lah sebab tak semua nombor genap, nombor ganjil. Okey, so ingat kita nak bahagi sampai semua dapat jawapan 1. 12 ni jadi 1, 24 jadi 1, 48 pun akhir sekali akan jadi 1. So kita bahagi saja sampai dapat jawapan 1. So ketiga-tiga ni boleh bahagi dengan 3. Okey, 3 bagi 3 1 dah dapat dah. 6 bagi 3 dapat 2. 12 bagi 3 dapat 4. Okey, so ni dapat 1 kan, ni selesai. Okey, bahagi lagi nombor yang belum jadi 1 ni. 2 dengan 4 sifir 2 boleh. Ni 1 dah 1 dia kekal lah, tak payah bagi dah. 2 bahagi 2 dapat 1 pun selesai. 4 bagi 2 dapat 2. So masih lagi kena bahagi sampai semua dapat 1 So nak hilangkan 2 ni nak jadi 1, kena bagi 2 lah. Ini kekal, ini kekal. 2 bagi 2 dapat 1. So selesai. Jadi semua dah dapat jadi 1. So nak cari dia punya GSTK dia macam mana? Tengok semua nombor pembahagi ni, nombor yang berada di luar ni. So tulis je balik, darabkan semua nombor. 2 darab 2 darab 3 darab 2 darab 2 sama dengan 2 darab 2 4. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 2 48. So GSTK dia adalah 48. So sama tak? Ini adalah kaedah senarai. Okey. Ini adalah kaedah senarai dapat 48. Ini pula kaedah pembahagian berulang dapat 48. Okey, sekarang kita tengok FSTB. Guna kaedah yang sama. Pembahagian berulang. Okey. So, sama je bahagi dengan dia. Okey. Berapa? 12, 24 dan juga 48. Okey. Alright. Saya kata apa tadi? GSTK dan juga FSTB ni nampak sama tapi tak serupa. Apa yang sama, apa yang tak serupa. Yang samanya ialah kaedah senarai, ini pun kaedah senarai. Ini kaedah pembahagian berulang, ini pun kaedah pembahagian berulang. Cuma cara yang berbeza. Cara apa yang berbeza? Senarai ini kita senaraikan apa? Gandaan bagi setiap nombor ini. Yang ini pula kita senaraikan apa? Faktor. Kita senaraikan faktor bagi ketiga-tiga nombor ini. Ini kaedah pembahagian berulang, ini pun berulang, sama. Cuma cara apa yang berbeza? Okey, pembahagian berulang bagi GSTK, kita bahagi sampai semua nombor ketiga-tiga nombor ni akhir sekali akan dapat jadi 1. Selesai, baru selesai. Berbeza dengan FSTB. FSTB kita kena bahagi. Okey, kalau GSTK kalau ketiga-tiga boleh bahagi dengan nombor yang sama, mudah. Okey, contoh macam ni, 3, 6 dengan 12 boleh bahagi dengan 3 kan? So semua dapat jawapan. Sekarang sini 2, 4 dengan 1. Nombor apa yang boleh bahagi dengan semua? Tak ada kan? Tapi bila dah dapat 1, kita kekalkan je sebab memang kita nak jawapan dia akhir sekali akan jadi 1. So ni nak jadikan dia 1 macam mana? So bahagi sampailah semua akan dapat 1. Okey, berbeza dengan pembahagian berulang bagi FSTB. FSTB, nombor yang kita nak letak kat sini sebagai pembahagi, mestilah nombor yang ketiga-tiga nombor ni boleh bahagi. Kalau salah satu tak boleh bahagi, tak boleh pakai. Okey, contoh 12, 24 dengan 48. Macam saya kata kat sini tadi, semua ni nombor genap, jadi dah tentu 2 boleh guna sebagai pembahagi. 12 bagi 2 dapat 6, 24 bagi 2 12, 48 bagi 2 24. Okey. Pun nombor genap boleh lagi bahagi 2. Okey, sini jadi 3. 12 bagi 2 6, 24 bagi 2 12. Okey.
3, 6, 12 semua ni boleh bagi dengan 3. Sini dapat 1, ni dapat 2, ni dapat 4. Okey. Nombor apa lagi yang boleh bahagi? Semua nombor boleh bahagi. Ada lagi tak? Tak ada dah kan? Nak bahagi 2, 1 bahagi 2 tak boleh. Ni bolehlah bagi 2, ni pun boleh bahagi 2, tapi 1 tak boleh bahagi 2. Jadi bila tak boleh bahagi 2, kita stop sampai sini. Ingat, pembahagian berulang bagi FSTB, bila kita nak bahagi, mestilah ketiga-tiga nombor ini boleh dibahagikan dengan nombor yang sama. Kalau salah satu tak boleh bahagi, contoh seperti ini, 4, 2 dengan 1. Nak bahagi dengan 2 tak boleh. Dia mesti tiga-tiga boleh bahagi dengan nombor kat sini. Tapi kalau tak ada, tak boleh lah. So stop sampai situ sahaja. Biar tak perlu nak jadikan semua satu, tak payah. Okey, jadi boleh terus kira dia punya FSTB. Sama juga. Darabkan yang tepi ni. Yang ni tadi darab tepi kan? Ini pun sama juga FSTB. 2 kali 2 kali 3. So 4 darab 3 2, 12. Selesai. Pembahagian berulang, FSTB dia 12. Kaedah senarai, FSTB dia pun 12. Okey. So inilah dia, GSTK dan juga FSTB. Nampak macam sama, tapi tak serupa. Satu gandaan, satu lagi faktor. Satu nak nilai yang terkecil, satu lagi nak nilai yang terbesar. Okey. Satu, bila yang GSTK, bila kita nak bahagi, kita boleh bahagi sampai dapat nilai yang paling kecil kat sini, iaitu 1 semua sekali. Bila pembagian berulang bagi FSTB, tak perlu nak samakan semua jadi 1. Malah tapi nak bahagikan nombor ni pun, nak bagi ketiga-tiga nombor ni mestilah boleh dibahagikan dengan nombor yang sama. Tak boleh bahagi salah satu nombor, tak boleh bahagi. So stop sampai situ, terus kira dia punya FSTB. Okey. So semoga penjelasan ini membantu dan bermanfaat kepada anda semua. Okey, ingat GSTK dan FSTB ini nampak sama tapi tak serupa. Dan sebenarnya senang sahaja. Okey, alright, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.